wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang pertama sekali kita buka majlis bacaan kitab kita dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. Okey, pertama sekali Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, kerana buat kesekian kalinya kita dapat berkumpul sama-sama lagi dalam laman Webex malam ni untuk kita sama-sama teruskan muzakarah dan pembacaan kitab Safinatul Najah. Uh, di semalam kita dah masuk Arkanus Solah secara umum, kemudian kita ada masuk pada bab niat sikit. Okay, pada hari ini kita akan sambung lagi insya-Allah. Izhar boleh scroll lagi pada sehingga syarat takbiratul ihram. Bawah lagi. Okey. Fi syuruti takbiratul ihram. Semalam kita dah bahaskan tentang yang pertama niat. Tentang maratib niat lah. Niat macam mana untuk niat apa? Solat. Kalau untuk solat fardu apa yang perlu ada pada niat dia. Kemudian untuk solat sunat apa solat sunat yang muaqqatah. Solat sunat yang ada waktu-waktu dia ataupun solat sunat zat sababin yang punya sebab. Macam mana niat dia lah untuk solat sunat mutlak. Apa yang perlu ada pada niat dia. Itu kita dah bincangkan pada apa pada semalam lah. Okay, tapi sebelum anda mula, sebelum anda sambung lagi pada hari ini, like saya nak ingatkan, macam biasalah kalau tiba-tiba ketika apa sepanjang sesi ni tiba-tiba suara tak jelas ataupun suara tiba-tiba tersekat-sekat kan, line tak clear ke apa, terus bagi tahu kat chat kalau agak-agak tiba-tiba ada tengah bercakap, tiba-tiba berhenti lama tu kan, tu maksudnya ada something wrong lah tu. Boleh terus bagi tahu kat chat takut-takut kalau apa cerita dah lama tak perasan rupanya ada masalah kat mic kan. Okay, lepas tu seperti biasa juga, kalau ada sebarang soalan ke apa sepanjang sesi pembacaan kita pada hari ini, boleh terus tanyakan di chat. Tanyalah. Cuba mungkin kita akan jawab pada akhir sesi. Nanti akhir sesi mungkin minit terakhir sebelum 10.30 tu kita akan ambil masa jawab lah. Andai kata ada soalan. Okay, baik. Semalam kita dah ceritakan pasal niat. Okay, kalau ikut kitab ni kita akan masuk tentang uh, kita akan masuk cerita tentang syarat takbiratul ihram. Okay, tapi sebelum kita masuk dalam syarat takbiratul ihram ini, Ala nak cerita dulu tentang kita dah cerita pasal niat. Okay, jadi selepas niat apa? Dia punya rukun dia sepatutnya. Selepas niat rukun dia ialah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Kita dah belajar semalam kan. Bukan niat, silap maaf. Sepatutnya al-qiyam dulu. Kemudian lihat kemudian lihat disertai dengan takbiratul ihram kan. So semalam kita baru cerita pasal lihat dan takbiratul ihram sikit kita cerita, tapi kita tak cerita lagi al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Okey, jadi hari ini Ala nak cerita sikit tentang al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, iaitu rukun berdiri bagi mereka yang mampu untuk solat fardu. Okey. Untuk al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, berdiri bagi mereka yang mampu untuk solat fardu. Kenapa disebutkan solat fardu? Kerana kalau solat sunat, maka sekalipun orang tu dia mampu untuk berdiri, boleh. Boleh dilakukan dalam keadaan duduk, boleh juga dalam keadaan baring. Bolehlah kalau solat sunat. Kiranya solat sunat ni uh, kalaulah kita ni macam orang macam kita ni mula-mula ni masih lagi mampu nak berdiri, tapi kita nak buat duduk, tak ada masalah, boleh. Untuk solat sunat. Tapi still afdalnya adalah kita buat dalam keadaan kita paling mampu. Kalau macam kita ni berdiri lah. Masih paling afdal je kita buat dalam keadaan berdiri. Itu untuk solat sunat. Adapun solat fardu, bagi mereka yang uh, boleh berdiri, mampu berdiri, maka wajib wajib untuk seseorang itu apa nama? Wajiblah untuk seseorang itu berdiri. Okey. So sekarang ni kita bincang dulu.
Bilakah seseorang itu dikatakan tidak boleh berdiri? Ah, Bilakah seseorang itu dikatakan tidak boleh berdiri? Ada tiga keadaan. Yang pertama ialah, yang pertama ialah kalau seorang itu dia tak boleh berdiri kerana dia sakit. Means kalau dia berdiri dia sakit. Maksudnya sakit tu memang sakit betul lah. Kalau dia berdiri tu dia jadi sakit. Ataupun dia tidak boleh berdiri kerana dia sakit. Macam tu lah. Itu yang pertama. Sebab seorang itu kita katakan dia tidak boleh berdiri. Kemudian yang kedua, jika seorang tu kalau dia berdiri, ini dia tak rasa sakit. Tapi dia punya apa? Bila dia berdiri tu menyebabkan dia rasa pening ataupun menyebabkan dia boleh hilang khusyuk daripada solat tu. Contohnya, contohnya macam orang dalam kapal dekat atas laut kan. Kalau dia berdiri dia jadi mabuk laut. Dia jadi pening-pening. Ataupun dia punya berdiri tu menyebabkan dia bila dia berdiri tu dia tak boleh nak khusyuk dalam solat. Maka orang ini juga dikira tidak boleh berdiri lah. Dan bila dimasukkan berdiri tu dan bila dimasukkan dalam berdiri tu dia kata tidak apa berdiri menyebabkan hilang khusyuk. Bukan je macam maksudnya bukan macam kita kan solat kan wallahualam lah kan. Kita solat apa kadang-kadang sometimes solat tak khusyuk kan. So aku ni solat berdiri pun tak khusyuk ni, so aku boleh duduk ke? Bukan macam tu maksudnya. Maksudnya memang kalau orang tu nak khusyuk dalam solat pun kalau dia berdiri memang dah tak boleh dah. Dia kena dalam keadaan duduk sebagai contohnya, baru dia boleh khusyuk. Kalau berdiri tak dapat khusyuk tu. Macam tu. Kalau macam kita ni berdiri pun boleh je khusyuk kan, tapi kadang-kadang kita yang tak khusyuk kan. Ini maksudnya bila tak boleh khusyuk ni maksudnya kalau dia berdiri memang kalau dia cuba pun tak boleh khusyuk kak. Macam tu. Itu dimasukkan tu. Itu keadaan yang kedua. Bila seorang tu dia macam merasa bila berdiri tu dia macam rasa sakit. Dia ada apa rasa macam pening-pening. Kalau macam contoh yang diberikan tadi tu mabuk laut lah. Dalam kapal kan dia nak solat. So bila berdiri tu dia akan rasa mabuk. Dia rasa pening-pening. Itu pun keadaan yang kita katakan seorang tu tidak boleh berdiri. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang ketiga, keadaan yang dikatakan seorang tu tidak berdiri adalah dalam keadaan takut. Takut. Takut tu takut yang macam mana? Contohnya macam contoh seperti takut ada musuh. Contoh kan. Contoh kalau apa? Kalau kita dalam keadaan sedang berhadapan dengan musuh kan. Kita tengah menyorok daripada musuh sebagai contohnya kita nak solat time tu kan. Kalau kita berdiri dia akan mendedahkan keadaan kita pada musuh kan. Kalau kita berdiri musuh nampak kita kan. Itulah contohnya. Ataupun contoh lain kita dalam hutan kan. Ada harimau dekat kita tengah ada harimau kat depan kita berlindung di sebalik batu. Kalau kita berdiri, nanti harimau tu nampak kita, dia akan faham kita sebagai contohnya kan. Jadi dalam keadaan macam tu, kita bagi keadaan takut tu, maka dalam keadaan itu pun orang tu dikatakan tidak boleh berdiri. Maka bolehlah solat duduk dalam keadaan sebegitu. Cumanya untuk solat untuk keadaan yang pertama tadi dan keadaan yang kedua, solat tersebut iaitu keadaan pertama kalau berdiri kerana sakit ataupun yang kedua tadi jika kepala dia merasakan pening ataupun menyebabkan hilang khusyuk kalau berdiri solat tu, bila dia orang melakukan solat tu, maka sahlah solatnya. Cuba keadaan yang ketiga, solat je sah tapi perlu diqada. Solat je sah tapi perlu diqada. Keadaan ketiga tadi keadaan takut tadi tu. Means bila dia solat tu, contoh macam dalam hutan tadi, dia tak boleh berdiri sebab takut harimau baham dia kan. Sebagai contohnya kan. So dia solatlah duduk. Maka solat duduknya dia tu sah. Akan tetapi dia perlu qada balik nanti. Untuk keadaan pertama dan kedua tadi tak perlu diqada. Okey, itu keadaan yang bila kita kata seorang tu tidak boleh berdiri lah. Itu ada tiga. Okey. Sekarang kita masuk pula perbahasan sebagaimana macam mana dikatakan seorang itu menghadap kiblat. Dalam keadaan berdiri, bagaimana dikatakan seorang itu menghadap kiblat? Dalam keadaan duduk, bagaimana dikatakan seorang itu menghadap kiblat?
Kalau baring bergiring, bagaimana dikatakan seorang itu menghadap kiblat? Baring melentang, bagaimana dikatakan seorang itu menghadap kiblat? Okey. Okey. Untuk solat berdiri, solat dalam keadaan berdiri dan juga duduk, maka dobit menghadap kiblatnya ialah dada. Dadanya perlu menghadap kiblat. Means dada dia tu lah, bahagian dada tu perlu menghadap kiblat. Maka sebagai contohnya kalau kepala dia menoleh ke arah bukan kiblat, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah, boleh. Cuma makruh. Makruh hukum dia. Yang penting ialah dada dia sentiasa menghadap kiblat. Kalau ada kata dada dia tu terpaling daripada arah Kaabah, terbaling daripada arah kiblat, maka tidak sah solat dia, terbatas solat dia. Itu untuk solat berdiri dan solat duduk. Kemudian ada pun solat baring bergiring. Solat baring bergiring yang harus menghadap kiblat ialah bahagian kepala dia dan bahagian dada dia. Dobit kita nak kata seorang itu di baring bergiring, so bayangkanlah seorang tu baring bergiring, kemudian dia punya muka tu dan dada dia tu menghadap ke arah kiblat. Macam tu. Dobit arah kiblat dia yang perlu di arah kiblat tu ialah kepala dan dada dia. Itu untuk baring bergiring. Kalau baring berlelentang macam mana? Dobit kita nak tahu menghadap kiblat dia ialah dia punya apa? Tapak kaki tu. Tapak kaki dia tu menghadap kiblat. Ataupun lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi, kalau kita pegang kat tapak kaki ni, kat tengah-tengah ni dia macam ada lekuk ke bawah sikit kan. Kalau kita pegang dekat bahagian tengah-tengah tapak kaki kita ni ada part yang macam melekuk ke bawah sikit ni kan. Ah, Spesifiknya part tu lah yang kita perlu make sure menghadap kiblat. Kemudian diikuti dengan dada kita dan kepala kita selari dengan tapak kaki tu. Dalam kita kata lain nak senang faham je, baring terlentang tu lurus lah. Lurus dalam keadaan tapak kaki itu menghadap ke arah kiblat. Macam tu. Itu dobit untuk bagaimana seorang tu menghadap kiblat dalam keadaan baring berlentang. Okey. Jadi di situ kita habis berceritakan pada pembahasan al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri bagi mereka yang mampu buat solat fardu. Okey. Sekarang baru kita boleh masuk. Yang tadi kita cerita tadi tu, itu tidak dimentionkan dalam kitab. Tapi Allah mention jugalah. Sebab dia di sebahagian perukun kan, so at least kena tahulah. Okey. So sekarang ni barulah kita masuk apa yang diceritakan dalam kitab. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atihi amin. Faslun fi syuruti takbiratil ihram. Pasal pada menerangkan syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat-syarat pada takbiratul ihram ini ada 16. Takbiratul ihram ni ada 16 syaratnya. Al-taqa'a halatal qiyami fil fardi. Al-taqa'a hendaklah berlaku halatal qiyami dalam hal keadaan berdiri fil fardi pada solat fardu. Itu yang pertama. Yang pertama tadi ialah hendaklah takbiratul ihram itu berlaku dalam keadaan seorang itu berdiri. Maksudnya ketika takbiratul ihram itu seorang itu perlu berdiri. Ini untuk solat fardu. Bagi mereka yang mampu berdiri. Bagi mereka yang tak mampu berdiri, ikut keadaan yang mereka mampu lah. Kalau duduk, maka takbiratul ihram itu dalam keadaan duduklah. Macam tu. Kemudian, wa al takuna bil arabiyyati, dan hendaklah takbiratul ihram itu bil arabiyyah dalam bahasa Arab. Maka tak bolehlah bahasa Melayu. Contoh kita takbiratul ihram tu kita cakap Allah Maha Besar sebagai contoh kan. Tak bolehlah, perlu dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Wa an takula bi lafzil jalalati. Dan hendaklah takbiratul ihram itu dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah tu Allah. Kan takbiratul ihram kan lafaznya Allahu Akbar kan. Lafaz Allah tu hendaklah kita gunakan lafaz Allah tu. Lafzul jalalah bermakna Allah tu.
Maka tak boleh kita tukar lafaz Allah tu dengan benda lain. Sebagai contoh kita tukar Ar-Rahmanu Akbar sebagai contoh je kan. Tak boleh. Walaupun maksudnya dua-dua pun Allah kan. Allah tu Allah lah. Ar-Rahman pun sama juga Allah. Tapi dalam lafaz takbiratul ihram dalam solat ini kita perlu gunakan Allahu. Kita perlu gunakan perkataan lafaz Allahu. Tak boleh guna perkataan lain Ar-Rahman ke ataupun mana-mana asmaul husna yang ada kan. Tak boleh, perlu pakai lafaz Allah juga. Wa bilafzi sambung lagi wa bilafzi akbar. Dan dengan lafaz akbar. Tadi dah cerita pasal Allah tadi kan. Lepas tu next lafaz dia itu ialah akbar. Tak boleh kita pakai lafaz lain, tak boleh kita pakai Allahu a'zam sebagai contoh dia kan. Allahu akram sebagai contoh dia kan. Tak boleh. Kena akbar jugalah. Okay, next. At-tartibu bainal lafzaili. Tertib di antara dua lafaz tadi tu. Maksudnya Allahu Akbar tu susunannya Allah kemudian Akbar. Jangan kita terbalikkan Al-Akbar Allah. Akbarullah sebagai contoh kita balikkan kan. Tak boleh. Hendaklah. Tertiblah Allah dulu kemudian Akbar. Allahu Akbar macam tu. Kemudian wa alla yamudda hamzatal jalalati. Dan janganlah jangan kita yamudda matkan ataupun memanjangkan hamzatal jalalati. Hamzah pada lafaz Allah itu. Hamzatul jalalati tu huruf hamzah pada Allah tu. Jangan dimatkan. Kayak Allahu Akbar kan. Janganlah kita Allahu Akbar. Jangan macam tu. Jangan alif, jangan hamzah tu kita panjangkan. Jangan Allah. Jangan macam tu. Macam biasalah. Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan hamzah tu. Kemudian ada mubad di ba'i akbar. Kita tidak memanjangkan ba pada akbar tu. Tidak memanjangkan ba pada akbar. Sebagai contoh, kan kat akbar tu kan, alif, kaf, ba, ra tu kan. Pada huruf ba tu jangan dipanjangkan juga. Maksudnya, jangan dibaca akbar. Jangan dibaca macam tu. Kerana maksudnya boleh berubah. Akbar, maksud akbar apa? Dia jamak untuk, kalau ada tak silap, jamak untuk gendang kot. Dia jadi gendang. Jadi jamak untuk gendang. So dah berubah makna lah kat situ. Jangan dimatkan. Allahu Akbar. Macam tu cukup lah. Ba tu pendek je lah. Jangan dipanjangkan Allahu Akbar. So kalau ada orang dalam apa, di takbir dalam solat, Allahu Akbar. Dipanjangkan ba tu kan. Maka salah lah. Maksud pun boleh berubah. Kemudian, wa alla yushaddidal ba. Jangan ditasydidkan huruf ba itu. Pada huruf akbar tu, jangan ditasydidkan huruf ba itu. Macam mana nak tasdidkan huruf ba itu? Wallahu alam. Sebab kalau kalau kita baca akbar, macam mana kita nak tasdidkan ba tu? Sebab kaf tu dah li kan. Kaf tu dah apa? Dah mati, macam mana kita tasdidkan ba tu? Jadi sebagai contoh je kot-kotlah orang tu dibuang kaf tu kan. Dia jadi akbar. Sebagai contoh je, jadi akbar. Kaf tu dibuang tapi lepas tu ditasdidkan ba tu. Patutnya akbar kan. Tapi dibaca akbar. Seakan ada tasdid pada ba tu kan. Tak boleh lah tu. Kemudian wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dan jangan kita tambah wa alla yazida, dan janganlah kita tambah wawan sakinatan, huruf waw sakinah, au mutaharrikatan, ataupun waw yang berbaris sekalipun di antara dua kalimah tadi tu. Allahu Akbar. Janganlah kita tambah huruf waw tengah-tengah tu. Sebagai contoh je, macam waw sakinah sebagai contoh je, kita baca Allahu Akbar. Sebagai contoh je kan, seakan-akan ada waw sakinah. Apa? Di antara dua kalimah tu kan.
sebab kita panjangkan hu tu kan. So seakan-akan ada waw sakinah lah kat tengah-tengah tu kan. Maka tak boleh lah. Jangan jadi panjangkan lah. Allahu Akbar macam tu lah. Jadi baca Allahu Akbar. Jangan begitu. Sama jugalah. Waw mutaharikah pun lagi lah. Jangan. Contoh macam Allahu Akbar. Di tengah-tengah tu kita letak waw. Tiba-tiba ada waw pula kan. Tak tahu datang dari mana. Tiba-tiba kita letak waw kan. Janganlah. Tak boleh letak. Jangan ditambah. Kemudian wa alla yazida wawan qabla al-jalalati, dan hendaklah tidak ditambah waw sebelum lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah tu. Jangan jangan letak waw pada sebelum lafaz Allah pun kau jangan letak juga waw. Contohnya wallahu akbar sebagai contoh je kan. Sebelum lafaz Allah kita tak waw. Wallahu akbar tiba-tiba kita tak waw kan. Tak boleh, jangan letak. Wa alla yaqifa next wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Wa alla yaqifa, dan janganlah kita berhenti baina kalimatai, di antara dua kalimah takbir, baina kalimatai takbir, di antara dua kalimah takbir, waqfatan tawilatan, tak kisahlah sama ada berhenti tu panjang, wala qasiratan ataupun berhenti je pendek. Jangan berhenti di antara dua kalimah Allahu Akbar. Jangan ada pause lah cerita. So jangan Allahu Akbar. Kita ada pause kan. Pendek ke panjang ke jangan pause. Sambung je lah. Macam biasa. Allahu Akbar. Jangan ada pause. Jangan berhenti. Kemudian. Wa ay yusbi'a nafsahu jami'a hurufiha. Dan kita mendengarkan diri kita jami'a hurufiha. Setiap huruf daripada lafaz takbir itu. Dalam erti kata lain, hendaklah telinga kita sendiri ni, paling kurang telinga kita sendiri mendengar lafaz takbir itu. Kuat ataupun perlahan, asalkan telinga kita dengar lafaz takbir itu. Allahu Akbar. Setiap huruf yang keluar daripada lafaz takbir itu, telinga kita dengar. Ini pun kita dah bincang semalam, pada sebab takbir ni kan dia rukun qauli kan. Bukan untuk takbir ni sebut sahaja sebenarnya. Untuk setiap untuk setiap rukun qauli pun, bila disebutkan tu, bila kita sebut tu, pastikan kita kena dengar. Paling kurang telinga kita sendiri dengar apa yang kita ucapkan tu. Sama lah juga untuk takbir ini, hendaklah kita make sure paling kurang telinga kita sendiri dengar setiap lafaz takbir, setiap huruf pada lafaz takbir yang kita ucapkan itu. Kemudian wadukhulul waqti fil muaqqati, dan masuk waktu bagi solat yang punya waktu lah. Takbiratul ihram itu perlulah ketika kita takbir itu hendaklah dah masuk waktu. Ini bagi solat yang punya waktu lah. Solat apa yang waktu? Solat fardu, solat duha, solat sunat yang muaqqatah yang kita dah cerita semalam kan. Itulah dia. Solat apa yang kalau tak ada solat yang tidak berwaktu, sebagai contoh solat apa? Kita pun dah bincang semalam, solat sunat mutlak. Dia tak perlu waktu kan. Maka untuk tu tak apalah. Tetapi untuk solat yang punya waktu khusus dia, hendaklah kita takbir itu dah masuk waktu. Jangan takbir tapi waktu tak masuk lagi. Solat zuhur tapi time takbir tu zuhur tak masuk lagi. Jangan macam tu. Kemudian wa iqa'uha halal istiqbali, dan berlakunya takbir itu, tu kembali kepada takbiratul ihram, halal istiqbali, dalam keadaan menghadap kiblat. Maksudnya berlakunya takbiratul ihram itu kita dah menghadap kiblat dah. Kemudian wa alla yukhilla biharfin bil hurufiha, dan janganlah kita ubah huruf-huruf dia. Huruf yang ada pada lafaz Allahu Akbar itu janganlah kita ubah. Maksudnya Allahu Akbar, kita pakailah huruf pada Allahu Akbar, jangan tukar Allah. Jangan tukar Akbar tu dengan huruf apa? Akbar tu kita tukar Ailil. Akbar sebagai contoh. Jangan tukar lah. Kemudian, dan yang terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi
al takbiratil imami. Dan lambatnya takbir seorang makmum daripada takbir imam. Ini untuk makmum. Ini kita yang last ni kita cerita pasal takbir seorang makmum. Takbir seorang makmum hendaklah lambat daripada takbir imam. Jangan ketika imam tak jangan imam belum takbir, tiba-tiba makmum dah takbir dah. So makmum kena takbir selepas imam takbir lah. Itu dia cakap dia. Ini last ni dia ini untuk bagi yang menjadi makmum dalam solat. So dia kena make sure takbir dia itu selepas imam dah takbir. Itu yang boleh masukkan. So basically, saya ringkas je lah yang kita dah bincang panjang-panjang banyak syarat semua ni. Basically apa dia cakap kan. Kalau macam susah sangat nak faham lah ada sesuatu, senang je dia apa point dia sampaikan. Untuk syarat takbiratul ihram ni, lafaz dia mesti Allahu Akbar. Itu je lah. Yang lain tu dia cakap jawapan huruf. Lalas balik-balik dia, kita lah, lalas dia punya kesimpulan dia, lafaz takbir mesti Allahu Akbar. Tak boleh ada pause. Jangan ditambah huruf-huruf lain, jangan ditukar huruf-huruf lain. Mesti Allahu Akbar, jangan pause. Macam tu. Kemudian poin last tadi tu, kalau makmum, kena takbir lambat daripada imam. Imam takbir dulu baru makmum. Itu je. Ringkas dia, poin yang dia sampaikan, itu sahaja sebenarnya. Cuba di apa, di apa nama, diceritakan panjang lebar kat sini supaya dengan detail lah. Sebab takbir ni benda-benda yang penting. Kalau kita salah lafaz kan, dilafazkan dengan tidak betul, sebab kadang-kadang ada je, boleh jadi ada je orang yang macam tadi kan, macam Allahu Akbar kan. Dia apa, alif tu dia dipanjangkan lah. So kat situ salah. So bahayalah, bahayalah. Sebab kalau kita salah takbir, maka solat kita pun semuanya macam mana pula kan. Sebab tu diceritakan dengan detail. Dia musannif tak nak orang jaga betul-betul. Tak nak apa, sebab kalau orang buat remeh kan, kalau orang buat remeh benda-benda macam ni, boleh jadi dia orang terlepas pandang. Boleh jadi apa, lafaz takbir ni dia orang terlepas pandang. So dia orang main suka hati je lafaz takbir tu kan. Main suka hati je panjangkan kat mana tempat yang tak sepatutnya panjang. Sedangkan tak boleh, bahaya. Sebab tu dalam ni musannif menceritakan dengan panjang lebar, dia cerita detail-detail betul-betul supaya nak make sure yang kita ni betul-betul takbiratul ihram. Macam tu. Wallahu taala a'lam bissawab. Okey, jam dah tunjukkan 10.30. Kita buka Q&A. Ada siapa yang punya soalan? Tuan tanya boleh ke panjangkan huruf lam dalam lafzul jalalah? Lam yang mana? Alif lam. Oh, bukan memang kena panjang ke? Saudara Izam tahu? Memang kena panjang kan? Ke macam mana? Ha ah. Kalau apa, memang sebenarnya lam dalam lafzul jalalah tu memang perlu dipanjangkan. Allahu Akbar. Sebab tu dia punya sebutan yang sebenar dia bukan Allahu Akbar. Dia panjang sikit. Allahu Akbar. Mungkin maknanya dipanjangkan lebih 2 harakat. Wallahualam. Kalau panjang lebih 2 harakat, Alah tak tahu dia punya efek dia tu. Tapi dari segi makna dia takkan lari lah. Tapi dalam bacaan solat Alah tak sure. Saudara Izham ataupun saudara Alfi punya jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dikatakan,
dekat lam tu memang Dekat lam tu memang Ustaz kata kena Ustaz lebih kata kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi bahasan yang kata tak Bahasan boleh yang kata melebihi tak boleh 7 alif. melebihi 7 alif. 7 alif bersamaan dengan Alif 14 bersama harokat dengan lah. 14 harokat. Tapi ada juga bahasan yang kata Tapi ada juga tak ada bahasan yang masalah. kata tak ada masalah. Tapi insyaAllah Tapi kebiasaannya insyaAllah tak sampai kebiasaannya lebih tak 14 sampai harokat lah. lebih 14 harokat lah. Tapi perbahasan dia macam Tapi tu. perbahasan dia Allahu macam A'lam. tu. Allahu A'lam. Okey, syukran saudara Izham. So seperti dia cakap tadi lah, ada perbahasan katakan lap panjang jangan lebih 7 alif ataupun jangan lebih 14 harakat. Dan ada perbahasan juga kata tak apa kan. Tapi either way pun biasanya kebiasaannya tak sampai lah kot orang takbiratul ihram tu dia sampai 14 harakat rasa tak pernah jumpa lagi kot. Melainkan was-was. Itu pun yang was-was tu tak cukup ke tak 14 harakat tu dia punya lafaz kan. Tapi either way jawapan je tadi tu. Syukran Syekh Izham. Okay, lain ada yang punya soalan lagi? Kalau ada yang kata tak ada, InsyaAllah kita boleh akhiri lah kot majlis kita malam-malam ni.